Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid, adik-adik sekalian? Muadib doakan agar adik-adik semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersedia, bersemangat menanti-nanti sesi PDPR bersama Muadib. Alhamdulillah, Muadib dengan penuh rasa bersyukur adik-adik masih meneruskan sesi bersama Muadib. Dan Muadib mohon kalau sudi tolonglah subscribe channel Muadib untuk Muadib lebih bersemangat untuk mengajar adik-adik semua. Jadi insya-Allah minggu lepas di video yang lalu kita sudah belajar berkaitan tentang malaikat yang setia. Maksud malaikat kita sudah belajar. Kita sudah belajar tentang bilangan malaikat. Kita sudah belajar juga berkaitan tentang dalil yang menunjukkan adanya malaikat. Hari ini kita akan belajar nama-nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya. Jadi sebelum kita teruskan, seperti biasa, Muadib pada jumpa lagi video macam minggu lepas punya. Kita saksikan video ini dan ini lebih panjang lagi lah. Harap adik-adik semua dapat menghafal lagu-lagu ni pula macam banyak lagu ni supaya mudah untuk adik-adik memahami dan menghafal nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Jom kita saksikan.
Alhamdulillah. Best ke tak best? Best ke atau sangat best lagu tadi? Lagu tadi memberikan kita sebenarnya menerangkan kepada kita berkaitan tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Jom kita ulang semula apa yang kita telah belajar daripada lagu tadi. Okey, jom. Nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Pertama, Jibril, iaitu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Rasulullah, Nabi-Nabi Allah. Wahyu hanya diturunkan kepada Rasulullah, Nabi-Nabi Allah, Nabi-Nabi Rasul. Wahyu tidak akan turun kepada orang biasa seperti kita. Yang kedua ialah malaikat Mikail, iaitu yang menurunkan hujan dan rezeki. Dan yang ketiga, malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Bila sangkakala sudah ditiup, maka itulah berlakunya kiamat. Yang keempat, malaikat Israel yang mencabut nyawa. Semua nyawa kita, semua makhluk ni dicabut oleh malaikat Israel. Malaikat mencabut nyawa, itu pun dipanggil sebagai malaikat maut. Yang seterusnya, malaikat Raqib, iaitu mencatat amalan baik. Dia berada di sebelah kanan kita, yang sentiasa mencatat kebaikan apa yang kita lakukan. Manakala Atid pula mencatat amalan buruk, berada di sebelah kiri kita, yang sentiasa peka untuk mencatat segala amalan buruk yang kita lakukan. Okey. Dan yang seterusnya, malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga syurga. Malaikat yang menjaga syurga. Dan malaikat Malik pula, malaikat yang menjaga neraka. Kan ada syurga dan neraka. Jadi syurga ni dijaga oleh malaikat Ridwan, manakala neraka dijaga oleh malaikat Malik. Dan yang seterusnya, yang terakhir, malaikat Munkar dan juga Nakir, yang menyoal orang mati di alam kubur. Setiap daripada kita ni pasti akan disoal di alam kubur. Maka bila seseorang itu mati, maka datanglah dua malaikat ini untuk bertanya kepada kita tentang keimanan kita. Siapa Tuhan kita? Siapa Rasul kita? Siapa saudara kita? Semua akan ditanya. Yang menjawab itu adalah amalan kita. Kalau amalan kita baik, maka insya-Allah semua pertanyaan dan persoalan itu dapat dijawab dengan sempurna. Tapi kan, kalau amalan kita buruk, dosa kita banyak, macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Sebab itulah kita perlu untuk sentiasa melakukan amalan baik. Okey adik-adik, so ada 10 malaikat yang wajib kita kenal. Mari mengenal 10 malaikat diciptakan Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Okey. Ada 10 malaikat yang wajib kita hafal. Kita ulang semula nama-namanya seperti dalam lagu tadi. Jibril, Mikail. Lepas tu apa lagi tu? Muadib pun lupa tadi. Tak apa, nanti kita ulang semula lagu tadi. Tapi kalau dalam sini, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Munkar dan juga Nakir. Ada 10 malaikat, kita hafal namanya. Begitu. So ulang-ulang lagu tadi supaya kita hafal insya-Allah nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Okey. Jadi adik-adik semua, okey. Ini tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Yang ini insya-Allah kita terus je baca. Kita akan terus untuk mempelajari benda ni. Kalau ikut hari ini kita cuma mempelajari nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Tak apa, kita teruskan, habiskan sekali lah. Okey. Apakah tindakan kita yang membuktikan keimanan terhadap malaikat? Yang pertama, malaikat Jibril. Kita sentiasa membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu petunjuk kepada kita semua. So kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Kita besarkan sedikit. Okey.
Israel, malaikat yang apa tadi, mencabut rumput. Salah, mencabut nyawa adik-adik. Kita cara untuk kita tindakan kita untuk menunjukkan keimanan ni, kita perlu menziarahi orang sakit. Tapi buat masa sekarang PKP kan, COVID-19, so tidak boleh ziarah orang sakit lah. Apa-apa pun kita tetap doakan mereka untuk sentiasa sihat. Okay, yang seterusnya Israfil. Israfil ni apa? Meniup apa? Seruling. Salah, meniup sangkakala. Okay. Kita kena bersikap sederhana dalam kehidupan kita. Sebabnya dunia ni akan kiamat. So kita kena sentiasa bersyukur, sentiasa mengamalkan sifat syukur dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya pula, bagaimana tindakan kita pula untuk menunjukkan iman terhadap malaikat Mikail? Sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Rezeki yang kita ada, jangan kita simpan, jangan kita kedekut, kita kena sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Lebih-lebih lagi waktu PKP ni ramai orang yang tidak mampu untuk bekerja, jadi kita beritahu, bapa-bapa, ibu-ibu, jom kita bantu jiran kita, jom kita bantu kawan kita, jom kita bantu saudara-saudara kita. Macam gitu, bawa adik-beradik, bawa ibu bapa untuk sama-sama membantu orang lain, insya-Allah. Tapi kena faham, kena ikuti SOP. Baik, mantap. Okey. Seterusnya munkar dan nakir. Yang menyoal kita di dalam kubur nanti. So, apa yang perlu kita lakukan? Menziarahi kubur. Menziarahi kubur ni bukan untuk berpesta, bukan untuk kita suka-suka, tapi untuk kita mengambil iktibar bahawa kita juga akan meninggal dan masuk ke dalam kubur. Okey. Seterusnya, malaikat raqib. Kita kena sentiasa melakukan kebaikan, sebab setiap kebaikan kita dicatat oleh malaikat raqib. Dan manakala atid pula, kita kena menjauhi dosa dan maksiat, sebab setiap dosa yang kita lakukan, setiap maksiat yang kita lakukan, malaikat inilah yang akan mencatatkan segala dosa dan kesilapan maksiat yang kita buat. Jadi berhati-hati, jangan kita lakukan maksiat dan juga dosa. Manakala Ridwan dan Malik, caranya ialah kita berusaha untuk berusaha untuk menjadi ahli syurga dengan melakukan kebaikan tadi, dan kita menghindari perbuatan ahli neraka, iaitu hindari daripada melakukan maksiat, ingkar kepada ibu bapa, ingkar kepada perintah Allah, ingkar kepada perintah Rasulullah. Ini semua kita kena tinggalkan. Kita kena patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala kejahatan, yang patuh kepada perintah ibu bapa selagi mana ibu bapa tadi tidak menyuruh kita melakukan perbuatan yang keji. Alhamdulillah. Jadi rumusannya beriman kepada para malaikat, terkecil lah pula. Okay, dengan mengenali nama dan tugas mereka. Alhamdulillah. Selesai tajuk ini. Alhamdulillah. Cukup pula ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai. Maka untuk itu, kita buat aktiviti dalam latihan dalam buku aktiviti muka surat 69 dan 70. Okey, seterusnya kita buat aktiviti latihan muka surat 71 dan 72 di buku aktiviti. Jadi insya-Allah daripada muka surat 69 sampai 72. Jadi insya-Allah adik-adik, jadi muadib doakan adik-adik semua diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk faham tajuk ini, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan muadib berharap agar adik-adik semua sentiasa sehat, dan jangan lupa subscribe. Insya-Allah jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.